والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة وتأويل الكتاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وللنصب 5 علامات, dan ada bagi nasab itu 5 alamatin, 5 alamat, 5 tanda. Mana dia 5 tanda? Al-fathatu, fathah, wal alifu, dan alif, wal kasratu, dan kasrah, wal ya'u, dan ya', wa hadfun nuni, dan buang nun. Fa ammal fathatu, dan maka adapun bermula fathah itu, fatakunu, maka adalah ia fathah, alamatan lin nasbi, tanda bagi nasab, fi thalathati mawadhi'a, pada 3 tempat, iaitu fil ismil mufradi, pada isim mufrad. Okey, di situ ada beberapa kesalahan. Yang pertama pada hamzah. Kalau ada nuskhah kitab yang mana ada hamzah kecil bawah alismi tu, okey, antum kena tandakan, bulatkan ataupun tanda baris bawah tu, letak tepi, tak angka satu, letak satu kat luar tu, la'alla shawab alismu ataupun alismi bidunil hamzati. Kaedah dia. Okey. Kemudian mana yang dalam kitab tu ada koma selepas alismi, di antara alismi dengan al-mufrad ada koma tu, tanda koma tu, okey, itu pun salah juga, ditandalah. Sebab di dalam utruhah ni tesis. Okey, dalam tesis ni benda-benda macam ni lah yang sakit kepala. Kadang noktah sikit ke, tanda koma ke apa semualah, tu sangat dititik beratkan lah. Okey, fil ismil mufrad, pada isim mufrad. Okey, contoh dia, ambil misal satu saja supaya kita mudah untuk kita kiaskan, iaitu ra'aitu ar-rajula. Ra'aitu ar-rajula, lihat oleh aku akan seorang lelaki. Jadi ar-rajula isim mufrad, nasab dengan fathah. Okey, ra'aitu ar-rajula. Wa jam'i taksir, dan jamak taksir, ra'aitu ar-rijala. La juga. Okey, ra'aitu ar-rijala. Jamak taksir tu apa? Jamak taksir kita masuk sikit-sikit. Jamak taksir ni iaitu, okey, asal taksir ni yang memecah. Daripada lafaz mufrad itu dia pecahkan. Okey. Takrif dia mudah saja. Okey. Takrif dia taghayyara an bina'i mufradihi. Ma taghayyara an bina'i mufradihi, barang yang berubah ia, an bina'i mufradi, daripada binaan, daripada bentuk mufrad dia. Mufrad dia rajulun, bila jamak taksir dia berubah jadi rijal, dia tak jadi rajuluna. Okey, jadi itu ta'rif jamak taksir. Ra'aitur rijala. Wal fi'lil mudhari'i, dan fi'il mudhari' idza dakhala alaihi, apabila idza tu zaraf. Okey, kalau orang tanya idza kalimah apa? Isim ke fi'il ke haraf? Idza. Mungkin tu akan jawab haraf. Betul tak? Idza isim. Tanda dia, alamat dia mana? Payah sikit kan nak jawab kan? Tanda dia itu idhafat. Masuk falismu yu'rafu bil khafdi. Okey, khafdi itu termasuk idhafat serta baris kasrah dan dia dan sebagainya. Okey, idhafat. Sebab idza ni apa? Atau ambil idza ni apa? Kalimah apa? Idza ialah zarfun lima yustaqbalu
minaz zamani. Minaz zamani khafidun li syartihi. Khafidun li syartihi mansubun bi jawabihi. Mansubun bi jawabihi. Idza ialah zaraf lima yustaqbalu, bagi barang yang lagi akan datang, minaz zamani daripada masa. Okey. Khafidun li syartihi, mengkhafat ia akan syaratnya, iaitu fi'il syarat dia. Okey. Mansubun bi jawabihi, dinasab akan dia dengan jawabnya. Bermakna jawab bagi idza ialah muta'allaq bagi idza. Jawab bagi idza ialah muta'allaq bagi idza. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Fasabbih fi'il amar muta'allaq bagi idza. Muta'allaq bagi idza sebab idza zaraf. Mana mudhafun ilaih dia? Mudhafun ilaih dia dalam bentuk jumlah. Jumlah fi'il syarat tu fi mahalli khafdin mudhafun ilaih. Okey. Apa? Nanti ana ulang baliklah. Okey. Idza dakhala alaihi, apabila masuk di atasnya, alal fi'lil mudhari', masuk oleh dakhala fi'il. Fi'il apa? Fi'il lazim. Fi'il lazim bina ma'lum, dia isnad kepada fa'il. Okey, pasti ada fa'il dia. Fa'il dia mana? Nasibun, oleh nasab, oleh amil nasab. Apabila masuk di atasnya, di atas fi'il mudhari' oleh nasibun, oleh amil nasab, walam yattasil, dan tidak berhubung, bi akhirihi, dengan akhirnya, akhir fi'il mudhari', syai'un, oleh sesuatu pun. Semalam dah mengaji daripada mana perkataan pun. An-nakiratu fi siyaqin nafyi tufidul umuma. Okey. Wa ammal alifu. Okey, contoh dia, okey. Contoh dia masuk amil nasab. Contoh, Zaidun lan yansura. Sebab apa baca yansura? Sebab lan bermakna lan ialah amil, yansura ialah ma'mul. Lan amil, amil lafzi ke amil ma'nawi? Lafzi, sebab boleh sebut lan. Amil ma'nawi ada berapa? Dua semalam. Okey, yang pertama alif tidak. Yang kedua Ad-darudul fi'il mudhari'i 'an an-nasibi wal jazimi. Okey. Bagi syahid dalam mata alfiyah mengatakan amil bagi mubtada ialah al-ibtida, amil bagi khabar ialah mubtada. Syahid dalam mata alfiyah tu satu bait semalam. Wa rafa'u mubtada'an. Al-'ilmu fil kutub. Bagus. Rafa'u mubtada'an bil ibtida kadzaka raf'u khabarin bil mubtada. Faham? Okey. Man hafiza hujjatun 'ala man lam yahfaz. Mereka yang menghafal jadi satu hujjah di atas mereka yang tidak hafal. Okay, jadi satu kelebihan lah. Okey. Penting untuk mengaji ni, dia bukan kita mengaji kumpul. Akhirnya sampai satu masa orang tanya semua hilang. Okey, kejap nak ambil kitab jap. Orang tanya kejap. Sebab apa? Ilmu bukan kat sini. Okey, sebab tu kadang-kadang mengajar. Okay, you guna iPad syarah pro sekali habis bateri. Jam. Apa ilmu dia kat sini. Okay, dia bergantung sepenuhnya pada sini. Sebab tu kalau rakam ni, okay, antum niat apa? Kalau niat nak dengar kat sini, okay, nak dengar balik kat sini untuk murajaah mana yang tak faham tak apa. Tapi kalau nak bergantung kat sini, anda tak syurkan. Cuba kita fokus. Okay, fokus. Tak perlu bazir masa. Sebab ada di sana sahabat anak juga kat pondok sana dulu, datang dari jauh. Okey, datang, kemudian baba mengajar, dia ambil handset dia, rakam, dia tidur. Baba mengajar 2 jam, tidur dia lagi. Okay? Balik pondok dia dengar balik. Jadi dia memerlukan 4 jam untuk benda ni. Okey, kita cukuplah sekadar fokus 2 jam yang pertama, tak perlukan benda ni. Dan kita kumpul ni
sebagai kata bahan bukti sahaja jika ada seseorang memfitnah tuan guru kita. Okay, dia kata tuan guru kita kata macam ni, sedangkan tuan guru kita tak kata macam ni. Jadi ini sebagai bahan bukti. Ataupun khazanah, pengajian bersama tuan guru. Okey, barang siapa ada adik mungkin khususnya akhwat. Akhwat mungkin nak pergi talaki jauh, mungkin agak bahaya malam pun. So, gunakan rakaman. Okey, gunakan rakaman. Ilmu yang dapat sama sahaja, cuma kurang barakah. Okey, kurang barakah. Okey. Idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Wa ammal alifu, dan adapun bermula alif itu, amma kalimah apa semalam? Harf. Harf apa? Harfu syartin wa taukidin wa tafsilin. 3. Okey. Kalau tu di pondok tu, kalau mood tok guru tak berapa baik, kata tak ni kan, tak apa jawab. Hai, teruk budak ni. Mana? Teruk budak ni. Mana? Habis ke berah lah. Okey. Wa ammal alifu, dan ada pun bermula alif itu, fatakunu, maka adalah ia alif. Sah atau tidak, kita kata fayakunu, kembali kepada alif. Sah. Alamatan, tanda, lin nasbi, bagi nasab, fil asma'il khamsah, pada segala isim yang 5. Nahwu, nahwa. Kalau nahwu, jadi apa? Baca dengan rafa'. Nahwu, boleh baca nahwu dengan rafa'. Boleh baca nahwa. Baca belum? Boleh kan? Kalau baca nahwu, i'rab jadi apa? I'rab jadi khabar bagi mubtada' mahdzuf. Takdir dia wadzalika nahwu. Wadzalika nahwu. Wadzalika itu mubtada', nahwu itu khabar. Kalau baca dengan nasab, nahwa i'rab jadi maf'ulun bih bagi fi'il mahdzuf. Takdir dia a'ni nahwa. A'ni nahwa. Okey, seperti ra'aitu abaka wa akhaka. Lihat oleh aku akan ayah engkau. Wa akhaka, dan saudara lelaki engkau. Okey. Wa ma ashbaha dzalika, dan barang, iaitu misal yang ashbaha dzalika, yang menyerupai ia ma dzalika, akan yang demikian itu. Dhamir mustatir takdir huwa dalam ashbaha kembali kepada ma, jadi fa'il dia. Dzalika maf'ulun bih. Sebab tu penting antum perhatikan setiap terjemahan ana. Dan barang yang sebab apa yang silah, ma tu isim mausul. Isim mausul ta'rif dia semalam macam mana? Asal lain ta'rif bunyilah. Okey, tak apa mula-mula. Okey, apa dia? Isim mausul ta'rif dia maftaqara ila silatin wa 'aid. Barang yang berhajat kepada silah dan 'aid. Okey, 'aid tu apa? 'aid dhamir yang kembali kepada isim mausul. Okey. Sebab tu, dan barang ma, yang tu sebab silah ni pada makna sifat. Apa nanti lainlah apa nanti akan huraikan. Ashbaha, yang menyerupai ia ma. Dhamir dalam ashbaha tu jadi aid. Okey, aid. Zalika, akan yang demikian itu, zalikal mazkur min nahwi ra'aitu abaka wa akhaka. Itu, dan misal yang umpama demikian itu, umpama ra'aitu abaka wa akhaka. Wa amal kasratu, dan adapun bermula kasrah itu, fatakunu, maka adalah ia kasrah, alamatan, tanda, lin nasbi, bagi nasab, fi jam'il muannats salimi, bagi jamak muannas salim. Ra'aitul muslima ta'ati alladhi khalaqas samawati wal arda. Okey. Wa ammal ya'u, dan adapun bermula ya itu, fatakunu, maka adalah ia alamatan. Mana? Perhatikan, setiap dhamir tu antum kena letak terjemahan tu. Okey. Fatakunu, maka adalah ia alamatan, tanda, lin nasbi. Alamatan i'rab jadi apa? Jadi khabar. Khabar apa? Khabar bagi takunu. Okey. Bermakna kana ni amil. Kana ni kalimah apa? Fi'il ke haraf ke isim?
Fa'il, sebab apa kata fa'il? Sebab dia terima tak taknis. Kanat. Okay, kanat. Okay, maka kana ni dia dah amil, beramal, merofakkan isim, menasabkan khobar dia. Bermakna dhamir mustatir dalam takunu taqdihiyah ialah ma'mul yang pertama bagi takunu, dan alamatan ialah ma'mul yang kedua bagi takunu. Okey, faham? Okey, jadi kana ialah amil, ma'mul dia, isim dia serta khobar dia. Okay. Fatakunu alamatan, maka adalah ia iaitu alamatan lin nasbi bagi nasab fi tathniyah, pada isim tathniyah, wal jam'i dan jama'. Jama' mana? Jama' apa ni? Jama' taksir ke jama' apa? Okey, bila itlaq ni tak sebut kait. Jama' ada banyak, jama' taksir, jama' muannas salim, jama' muzakkar salim. Bila semata-mata itlaq saja, okey, dia kena kepada jama' muzakkar salim. At-tasniyah, kalimah apa at-tasniyah di dalam ilmu saraf? Masdar. Okey, cuba tasrif. Antum kalau tak power tasrif sampai tu nanti takkan power boleh baca kitab. Itu sifat dia tu. Hipotesis dia macam itulah. Okey, dan antum kena menghafal. Kita kena menghafal. Ada tak kitab ni apa amsilah tasrifiyah? Tak ada. Okey. Kitab tasrif yang 3 juzuk tu. Tak apa. Antum KL banyak duit kan? Okey. Ambillah untuk tasrif saja, untuk antum nak pro tasrif saja, antum beli kitab ni, tebal ni. Dulu anak beli juga. Tebal ni, okey, ada. Nama kitab dia Al-Mu'jamul Mufassal. Kat Darusah tu ada, anak dah jumpa. Al-Mu'jamul Mufassal fi tasrifi al-af'ali al-arabiyyah. Al-Mu'jamul Mufassal fi tasrifi af'alil arabiyyah. Itu kalau tasrif. Kalau nak pro juga apa i'rab. Ni apa yang ana dah jalani. Okey. Dia sangat membantu sebab orang tak guna kitab ni, tapi bila kita guna dia dapat sesuatu yang lain. Okey. Al-Mu'jamul Mufassal fil i'rab. Al-Mu'jamul Mufassal fil i'rab. Kitab lain lah, lebih kurang je, nipis sikit. Okay, untuk maklumat antum, harga kitab di Mesir telah naik hampir sekali ganda. Sebab ana biasa waktu di pondok tu setiap tahun ana akan kargo kitab sekotak Marlboro tu, besar tu. Okay, kita boleh melihat perbezaan pada tahun, kalau tak silap 2016. Dia dah start harga naik sekali ganda. Okay, sebab tu dulu kitab besar-besar macam ni, okay, harga duit kita RM2, RM25, RM30. Sekarang antum boleh tengok kitab kalau besar macam ni berapa sekarang? 50. Okay. Sangat-sangat mahal. Okay, dia sekali ganda. Okay. Tasniyah masdar. Sanna yusanni tasniyatan. Okay. Sama lah seperti zakkara yuzakkiru tadhkira. Ustaz bagi tadhkira sikit. Ustaz tanya, tadhkira kalimah apa? Ada masdar. Okey, zakkara yuzakkiru tadhkiran wa tadhkiratan. Okey. Tasniyah masdar. Dia sebut masdar, tapi makna yang dikehendaki ialah isim maf'ul, al-musanna. Sanna yusanni tasniyatan fahuwa musannin wa dhaka musannan. Okey. Ini nama dia majaz mursal. Majaz mursal min itlaqil masdar wa iradati ismil maf'ul. Sebut masdar tapi yang dikehendaki ialah isim maf'ul, iaitu al-musanna. Okey, majaz mursal. Wal jam'i dan jama'. Okey. 3 serangkaian yang antum kena mengaji tahun yang pertama di sinilah. Okey, nahwu, saraf, balaghah. Okey, walaupun sekecil-kecil kitab daripada awal hingga akhir. Okey. Balaghah
apa penting sebab dia ada kaitan. Bila kita mengaji macam ni dia masuk sikit-sikit. Okey. Misal dia ra'aitul muslimaini. Untuk tasniyah, ra'aitul muslimaini. Okey, ra'aitul rajulaini. Jamak ra'aitul muslimina. Muslimina. Beza muslimaini, muslimina. Okey, beza. Wa amma hadfun nuni, dan adapun bermula buang nun itu, fayakunu, maka adalah ia hadfun nun. Bila macam ni, hadfun nuni, hadfu mudhaf, an-nuni mudhaf ilaih. Bila dhamir kembali kepada dia, kena kembali kepada mudhaf, iaitu hadfu. Kita tak boleh kata fatakunu, maka adalah ia nun. Tak boleh. Kena kembali kepada mudhaf. Maka ia, sebab perbahasannya di mudhaf, iaitu hadfun nuni. Maka adalah ia hadfun nuni itu alamatan, tanda lin nasbi, bagi nasab, fil af'alil khamsah, pada segala fi'il yang 5, allati, yang raf'uha, bermula rafa'nya, rafa' allati, bi thabatin nuni, dengan ada nun. Thabata yathbutu thabatan wa thubutan. Thabat, thubut sama saja masdar dia. Okey. Tasrif tu dia punya masdar bukan satu sahaja, berbilang, banyak, kadang-kadang berpuluh-puluh masdar. Misal dia, contoh yadribuna, bila masuk lan ataupun an yadribu. Okey, buang nun. Okey, yadribani jadi yadriba. Wa antasumu, asalnya tasumuna, masuk an antasumu. Buang nun. Buang nun, tiba-tiba ada alif pula. Alif apa nama dia? Alif tafriqah. Alif tafriqah. Alif tafriqah. Alifut tafriqah. Idafat alif kepada tafriqah, idafat dal kepada madlul. Okey. Alifun dalatun ala tafriqah. Alif yang menunjuk di atas nak membezakan. Bila ada alif, waw tu sebelum alif tu waw, wa antasumu, waw tu ialah apa? Fa'il, dhamir jamak, wawul jamaah. Adapun jika tidak ada alif, waw tu lam fi'il. Okey, faham? Okey, mana bila ada alif, waw tu dhamir. Okey. Wal khafdi thalathu alamatin, dan ada bagi khafat itu thalathu alamatin, 3 alamat, 3 tanda. Thalathu i'rab jadi apa? Jadi semalam li raf'i arba'u alamatin. Arba'u i'rab sama seperti thalathu, mubtada muakhkhar. Mubtada asal di depan, khabar di belakang, tapi bila terbalik jadi mubtada muakhkhar, mubtada yang diakhirkan. Okey. Maka bila ada mubtada muakhkhar pasti ada khabar muqaddam. Mana khabar muqaddam dia? Lil khafdi. Tu secara tasamuh lah. Pada hakikat dia khabar muqaddam tu bukan lil khafdi, tetapi sesuatu yang mahdzuf. Sesuatu yang mahdzuf, dan dialah jadi muta'allaq bagi lil khafdi, iaitu takdir dia kainatun. Asalnya macam ni, wa thalathu alamatin kainatun lil khafdi. Lil khafdi jar majrur. Mana muta'allaq dia? Muta'allaq dia kepada ni, kainatun, khabar am nama dia. Zaidun fid dari. Kalau kita letak Zaidun kainun fid dari tidak sah dalam bahasa Arab. Sebab kainun, maujudun, hasilun, sabitun tu di antara apa? Muta'allaq am. Muta'allaq am yang wajib dibuang, wajib tidak disebut. Okey, yang wajib tidak disebut. Okey, dalam alfiah, wa akhbaru bi zarfi naw bi harfi jar nawina ma'na kainin aw istaqar. Okey, wa akhbaru bi zarfi naw bi harfi jar, dan buat khabar mereka itu ulama nahwu bi zarfin dengan zaraf, atau bi harfi jar dengan, ataupun dengan harf jar. Zaidun indaka, Zaidun fid dari. Okey,
nawina makna kainin aw istaqar. Meniat mereka itu akan makna kainin ataupun istaqarra. Jadi kalau fid dari Zaidun mubtada, fid dari jar majrur muta'alliqun bi mahdhufin khabarun taqdiruhu kainun. Kainun tu lah sebab tu anak terjemah apa? Dan ada bagi khafat itu, ada tu daripada kalimah apa? Daripada kalimah kainatun. Tahu tak? Okey. Apa nanti akan mengajar dalam bab muta'allaq am, muta'allaq khas, yang wajib dibuang, yang wajib disebut. Okey. Thalathu alamatin. Thalathu nakirah ke ma'rifah? Nakirah. Orang datang ni, nakirah apa benda? Bukan idhafat. Jawab. Idhafat kepada isim nakirah tidak memberi faedah ma'rifah, hanya memberi faedah takhsis. Okey. Ada 3 alamat. Okey. Tadi supaya ada yang mungkin apa dah dapat dah, Zaidun fid dari. Kalau Zaidun fid dari ai Zaidun kainun fid dari. Kalau Hindun atau Zainab fid dari ai Zainab kainatun. Okey. Kalau Zaidun wa Amrun fid dari kainani. Sebab tu dalam kitab wassalatu wassalamu ala sayyidina ay wassalatu wassalamu kainani. Okey, kainani. Fa ammal kasratu walil khafdi thalathu alamatin, dan ada bagi khafat itu 3 alamat. Mana dia 3 alamat? Al kasratu wal ya'u wal fathatu. Okey. Fa ammal kasratu, dan adapun bermula kasrah itu, fatakunu maka adalah ia kasrah alamatan lil khafdi, tanda bagi khafat fi thalathati mawadhi'a, pada 3 tempat. Mawadhi'a jadi mudhafun ilaih. Asal hukum mudhafun ilaih khafat patutkan kasrah lah. Siapa tak kasrah? Sebab dia sirah mutahal jumu'. Okey. Baca yang semalam. Ingat lagi kita. Okey. Mawani'us sarfi. Okey, baca 1 2 3. Alah lembik. Kan lagi kepala. Mawani'us sarfi tis'un in aradta biha awlan litabluwa fi i'rabikal amala izrazin hadiran anhi ma'rifati raki wajil ujmatan walwatu qad kamula. Ada lembik. Okey. Lagu dia berubah keadaan. So bila keadaan sejuk macam ni, rancakkan lagu. Okey tu ke? Maulaya salli. Mawani'u sarfi tis'un in aradta biha aunan litablugha fi i'rabikal amala ijma' wazin 'adilan annith bi ma'rifatin rakib wazid 'ujmatan fal wasfu qad kamula. Sama-sama. 1 2 3. Mawani'u sarfi tis'un in aradta biha aunan litablugha fi i'rabikal amala ijma' wazin 'adilan annith bi ma'rifatin rakib wazid 'ujmatan fal wasfu qad kamula. Yang mana 3 tempat tu? Fil ismil mufradil munsharif, pada isim mufrad yang terima tanwin ia, munsharif yang terima tanwin, seperti rajulun, qalamun. Okey. Marartu bi Zaidin, berjalan oleh aku dengan Zaidin, dengan si Zaid. Zaidin isim mufrad terima tanwin. Okey. Wajam' taksiril munsharif, dan jamak taksir yang terima tanwin. Marartu bir rijali. Okey, marartu bir rijali. Wa fi jam'il muannats salim, dan pada jamak muannas salim, marartu bil muslimati, berjalan oleh aku dengan beberapa orang Islam perempuan. Okay. Wa ammal ya'u, dan adapun bermula ya itu, fatakunu maka adalah ia alamatan lil khafdi, tanda bagi khafat, fi thalathati mawadhi'a, pada 3 tempat. Fil asma'il khamsah, pada segala isim yang 5. Okey.
Contoh marartu bi abika wa akhika. Okey, wa fit tasniyah, dan pada isim tasniyah iaitu marartu bir rajulaini bil muslimaini dengan ya. Wal jam'i, dan jamak iaitu jamak muzakkar salim, marartu bil muslimina. Okey. Ana kira untuk secara lalu macam ni antum boleh tangkap kan. Okay, nanti bila masuk yang kedua tu baru lebih fokus. Wa ammal fathatu, dan adapun bermula fathah itu fadakunu, maka adalah ia fathah alamatan lil khafdi, tanda bagi khafat fil ismi alladhi la yansarif. Ingat, jangan baca fil ismi. Okey, kalau baca fil ismi tepuk dahi lah. Astagfirullahalazim. Bersyarah fil ismi jam. Okey, fil ismi. Okey. Kaedah dia hamzah wasal. Kaedah hamzah wasal macam mana kita mengaji? Wa hamzatul wasli tathbutu fil ibtida wa tasqutu fid darji. Okey, ada dia, sabit dia pada permulaan dan gugur pada pertengahan. Kalau kita baca wasal, dia gugur. Hamzah wasal ada dua sini, sebelum lam dan selepas lam. Okey, jadi gugurkan, maka bunyilah dia sebagai filsmi. Betul tak? Filsmi, lam mati, sin mati, filsmi. Bila bertemu dua sukun, dua sakin, maka kita nak melepaskan dua sakin, kita datangkan harakatut takhallus. Okey, iaitu kasrahkan yang pertama, filismi. Okey, filismi. Filismi alladhi la yansarif, pada isim yang la yansarif, tidak terima tanwin, ia alladhi. Okey, illah dia 9. Okey, illah dia 9. Ada illah kembali kepada makna, illah kembali kepada lafaz. 9 tu, okey, bahagikan kepada 2. Okey, 7 illah kembali kepada lafaz, illatul lafziyatun. 2 illah kembali kepada makna, iaitu wasfiyah dan alamiyah. Wasfiyah dan alamiyah. Contoh, okey, ja'at Fatimatu, telah datang oleh Fatimah. Siapa tak kata Fatimatun? Mana illah yang menegah dia daripada tanwin? Okey, satu illah yang kembali kepada lafaz, iaitu ta ta'nis. Okey, satu illah yang kembali kepada makna sebab dia alamiyah, nama orang. Okey, okey, habiskan jazam. Walil jazmi alamatan, dan ada bagi jazam itu alamatan, 2 tanda. Okey, mana muta'allaq bagi lil jazmi? Muta'allaq bagi lil jazmi mana? Kainun, kainatun. Cuba haluskan sikit, perhatikan domain. Alamatan, lepas tu kainatan. Okey, takdir dia wa alamatani kainatani lil jazmi. Okey, dan ada bagi jazam itu 2 tanda, 2 alamat. Yang pertama as-sukunu, sukun, wal hadfu, dan hadaf, buang. Hadafa yahdhifu hadfan. Fa amma sukunu, dan adapun bermula sukun itu, fayakunu, maka adalah ia sukun alamatan lil jazmi, tanda bagi jazam, fil fi'lil mudhari'is sahihil akhiri akhira. Boleh baca 3. Okey, tanda bagi jazam pada fi'il mudhari' yang sahih oleh akhirnya. Mana daraba, mana akhir fi'il mudhari' itu bukan huruf illah. Okey, jadi contohnya masuk lam yansur, lam yadrib. Okey, wa ammal hadfu, dan adapun bermula hadaf, buang, fayakunu alamatan lil jazmi, maka adalah ia hadaf alamatan lil jazmi, tanda bagi jazam, fil fi'lil mudhari'i, pada fi'il mudhari' al mu'tal lil akhiri, yang berillah oleh akhirnya, iaitu yang akhir itu huruf illah. Seperti kita kata da'a yad'u da'watan, memanggil, menyeru ataupun berdoa. Da'a yad'u da'watan wa du'aan. Okey, yad'u bila masuk lam yad'u, yakhsha, khashiya yakhsha, khashiyatan, takut. Yakhsha, alif maksurah. Bila masuk lam yakhsha. Okey,
wa fil af'alil khamsah, dan pada segala fi'il yang 5, allati yang raf'uha bi thabatin nun, yang bermula rafa'nya rafa' allati. Ha tu nama dia apa dia? Nama dia apa? Aid. Aid, dhamir yang kembali kepada isim mausul. Allati isim mausul. Okey. Raf'uha bi thabatin nun, dengan ada nun. Okey. Macam tadi disebut as-sukun al-hadzaf, kemudian diterangkan as-sukun, kemudian baru hadzaf. Tu nama dia dalam ilmu badi' apa? Lafun wa nashrun murattab. Ya, sini tadi. Tengok walin nasbi khamsu alamatin, kembali kepada tadi. Okey. Ada bagi nasab tu 5 tanda. Pertama fathah, alif, kasrah, ya, hadfun nun. Kemudian dihurai lagi sekali, dia perincikan, dia mula dengan fathah, kemudian alif, kemudian kasrah, kemudian ya, kemudian hadfun nun. Tertib macam tu nama dia dalam ilmu badi', nama dia lafun wa nashrun murattab. Lafun, lafunnya bahasa dia lipat. Lafun wa nashrun murattab. Kalau dia cakap macam ni, walin nasbi khamsu alamatin al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun, fa amma hadfun nuni, dia hurai daripada belakang. Nama dia apa? Lafun wa nashrun musyawwash. Lafun wa nashrun musyawwash. Ambil daripada tashwish. Tashwish ni mengharu-birukan, mengkacau, bagi dia jadi pening, tashwish. Okey. Hadzal rajul musyawwish. Orang ni musyawwish. Okey, datang kampung bid'ah syirik. Tu yang kerja dia. Okay, sebab dia cepat alim, sebab dia mengaji satu hadis, kullu bid'atin dalalah. Okey, waktu tu akan finnar, tu je. Apa satu hadis tu dia alim terus. Okey. Jadi dia musyawwish, yang mengharu-birukan masyarakat. Okey, tiba-tiba ada orang tanya, "Tak ustaz, kullu kat situ, kullu apa Kullu jami' ke kullu majmu'?" Pening tu orang. Benda ni. Dia senang. Payahlah benda macam tu. Tak kena ngaji senang. Kullu tiap-tiap bid'ah, semua sudah. Sedangkan bahasa Arab kullu ada kullu jami'. Okey, di sana ada kullu majmu'. Kullu jami' ni semua afrad, 100% termasuk. Okey. Kita kata kullu talabah, tiap-tiap pelajar, okey, laha ra'sun, ada baginya kepala. Ada tak semua kepala? Ada kan? Okey, bermakna kat situ semua tu 100% pelajar ada kepala ke, ataupun ada sebahagian yang tak ada kepala? Semualah. Okey, maka kullu tu nama dia kullu jami'. Okey. Kalau kita kata tiap-tiap pelajar kullu talabah misalnya, okey, ada baginya apa, contoh kita kata kitab Ibn Aqil contoh, maka tu kebanyakan sahaja. Ada sebahagian yang tidak ada. Maka bila kebanyakan, majoriti, nama dia kullu majmu'. Okey. Jadi bermakna nak gunakan lafaz kullu bukan mesti kena semua 100%. Dia majmu' pun boleh, kebanyakan. Okey. Walin nasbi khamsu alamatin. Okey. Fa ammal fathatu. Fa tu fa apa nama dia? Fa'ul fasihah. Fa'ul fasihah. Apa takrif fa'ul fasihah? Al-waqi'u boleh, al-waqi'atu boleh. Al-waqi'atu fi jawabi syartin muqaddarin. Yang jatuh ia fa di tempat jawab bagi fi'il syarat muqaddar. Seolah-olah di sana dia ni jawapan bagi fi'il syarat. Okey, takdir dia sana fa seko tu. Fa satu tu. Lepas dia bagi seko. Fa seko tu takdir dia macam mana? Ayo, baca sama-sama. Idza aradta ma'rifata dzalika fa aqulu laka. 1 2 3. Idza aradta ma'rifata fa aqulu laka. Jangan tertinggal walaupun satu kalimah. Idza aradta ma'rifata dzalika fa aqulu laka.
إذا أردت معرفة ذلك فأقول لك Idza aradta ma'rifata dzalika fa'qulu laka. Kaedah menghafal kena jelas, kena laju. Okey, baru cepat kepala. Okey, fa'amal fathatu. Amma harfu syartin wa tawkidin wa tafsilin. Okey. Fi thalathati mawadhi'a, okey, ambil yang perbahasan sikit-sikit ya. Fi thalathati mawadhi'a isim adad dan ma'dud. Okey. Di situ sebab apa ada ta? Fi thalathati sebab mufrad bagi mawadhi' tu muzakkar, iaitu mawdi'un. Okey, tempat. Maka kaedah dia 3 sampai 10 dia atas qiyas ataupun mukhalif. Okey, menyalahi. Jadi fi thalathati. Tiba-tiba orang tanya, macam mana kalau kita nak buang ta tu tapi dia tak salah? Kita kata fi thalah buang ta tu tapi betul dari segi lugah, dari segi bahasa, kaedah nahwu dia betul. Kalau nak buang ta kena buang mawadhi'. Kena buang mawadhi' juga. Fi thalathin, pada 3. Sebab wajib mukhalif itu jikalau ma'dud disebut. Jikalau ma'dud disebut. Jikalau ma'dud tidak disebut, harus hukum dia muwafaqah. Okey, seperti wa aqsamuhu salasatun. Nak kata salasun pun boleh. Takdirnya salasu aqsamin. Salah satu aqsamin. Asal dia kalau kita letak ma'dud, salah satu aqsamin wajib kena salah satu. Tetapi bila aqsamin dibuang, dia harus nak salah satu ke salah satu boleh. Okey. Fil ismil mufrad, pada isim mufrad. Okey. Isim mufrad antum kena beza mufrad di dalam bab kalimah, mufrad di dalam bab munada, mufrad di dalam bab khabar. Okey. Mufrad di dalam bab kalimah iaitu lawan bagi isim tasniyah dan jamak. Okey. Ma laysa muthannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala min al-asma'is sittah. Dah bagi belum? Belum ya? Okey. Tulislah. Ma laysa muthannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'i as-sittah. Ma laysa muthannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'i sittah. Itu ta'rif isim mufrad dalam bab kalimah. Itu lawan bagi tasniyah dan jamak. Maknanya apa? Ma laysa muthannan, barang yang bukan ia muthannan, bukan isim tasniyah, wala majmu'an, dan bukan jamak, wala mulhaqan bihima, dan bukan mulhaq bagi kedua-duanya. Kita akan mengaji nanti tasniyah dengan mulhaq tasniyah, jamak dengan mulhaq jamak. Dinamakan mulhaq yang dihubungkan, yang dihukumkan seperti jamak. Okey. Sebab apa? Dia luput syarat-syarat jamak. Jadi bila luput satu syarat daripada syarat-syarat tasniyah, syarat-syarat jamak, maka nama dia mulhaq. Mulhaq. Okey. Seperti kita kata itsnaini. Okey, itsnaini. Okey. Itsnaini mulhaq bagi tasniyah. Sebab apa? Sebab syarat tasniyah bila kita ceraikan dia ada makna. Contoh qalamani. Okey, qalamani. Jadi kita ceraikan jadi qalamun. Okey, qalamun tambah qalamun jadilah qalamani. Tapi kalau ithnani, okey, kita tak kata ithnun. Jadi luput syarat ini. Okey, maka dia tu mulhaq bagi isim tasniyah. Okey. Jadi ma laysa musannan, barang yang bukan isim tasniyah dan bukan jamak dan bukan mulhaq bagi tasniyah dan bukan mulhaq bagi jamak, wala minal asma'i sittah, dan bukan daripada segala isim yang 6 ataupun isim 5. 6 tu sebab ditambah apa? Hanuka. Sebab apa tak tambah tu? Sebab makna dia kurang elok. Okey. Tak perlu tanya. Tahu semua kan makna dia apa kan? Tak tahu? Tanyalah kawan-kawan yang tahu. Okey. Jadi
Sesuatu isim mufrad ni mana yang bukan isim tasniah, bukan jamak, bukan mulhaq jamak, bukan mulhaq bagi tasniah, dan bukan isim 5 atau isim 6, dia itulah mufrad, isim mufrad. Okay. Mufrad di dalam bab khabar pula. Mufrad di dalam bab khabar pula ialah ma laisa jumlatan. Ma laisa jumlatan wala syabihan biha, wala syabihan biha. Ma laisa jumlatan, barang yang bukan ia jumlah dan bukan syibih jumlah. Contoh, az-zaiduna qaimuna. Qaimuna khabar mufrad ke bukan? Mufrad. Ni sebab nak bertukar. Mufrad apa? Bukan jamak. Tak, mufrad di dalam bab khabar bukan jumlah, bukan syibih jumlah. Nampak tak? Okay, sebab ni biasa orang tertukar. Orang kata az-zaiduna qaimuna. Qaimuna khabar dengan mufrad. Mufrad. Mufrad kan? Ini kan jamak. Qaimuna dia dah bertukar dah. Istilah lain. Okey, itu dalam mufrad di dalam bab khabar. Mufrad di dalam bab munada. 3 bab ni kena ni mufrad dia kadang tukar. Iaitu ma laisa mudhafan. Ma laisa mudhafan wala syabihan bihi. Barang yang bukan mudhaf dan bukan syibih mudhaf. Bukan syibih mudhaf. Okey. Itu mufrad. Jadi mufrad di sini dalam bab kalimah. Okey. Fil ismil mufradi. Okey. Wa jam'i taksir dan jam' taksir wal fi'l mudhari'i idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Okey. Kalau tanya yattasil, kalau dari segi kamus kita nak cari kamus makna yattasil ni macam mana? Ambil daripada kalimah apa? Jumpa ke ittasala? Ambil mana, kembalikan kepada sulasi mujarrad dia 3 huruf. Apa dia? Cari apa? Daripada wasala. Kalau ambil tasala sampai kiamat tak jumpa. Okey. Asal dia apa? Iutasala. Ista'ala. Iutasala. Dengar je lah kaedah ihlal. Okey. Kita akan dapat tahu. Okey. Syai'un ni nakirah ke ma'rifah? Nakirah. Okey, dia digelar sebagai apa? Isim nakirah yang paling nakirah sekali. Apa? Ankarun nakirati. Yang paling nakirah daripada segala isim nakirah. Okey. Jadi peringkat isim ma'rifah tu ada, isim ma'rifah ada berapa? 7 atau 8. Okey, boleh 8 tak ada masalah. Boleh, betul juga. Okey, sekarang kita kata 5, ada kata 6, ada kata 7. Okey, kalau himpun semua ada 8. Tapi anda tak tahu ada tak yang ke-9. Okey. Okey, baca mana syair tentang isim ma'rifah ada 7. Ambil 7 tengah ada. Asal hafal tanya. Tak. Okey. Baca sama-sama 1 2 3. Mana itulah kita tulis dobek tu, kita sendiri kena tahu dudukan dia kat mana. Okey. Tahu tak, ana mengajar ana tak pernah guna nota macam tu. Tak pernah guna nota. Sebab apa? Sebab ana terdetik ketika mana Syekh Nuruddin menceritakan tentang kemuliaan seorang wali Bishrul Hafi namanya. Ketika di jalan dia menampak secebis kertas tertulis nama Allah. Lalu dipijak-pijak oleh orang. Jadi dia bersihkan kertas tu, dia letak di tempat yang tinggi. Jadi dia mendapat kemuliaan dengan sebab ni. Jadi anda perhati, bila kita sekolah-sekolah dulu, nota-nota syariah lah, BQ, benda semua benda tu, sekarang duduk mana? Bahkan bila akhir tahun, buang macam tu di dalam tong sampah. Di situ ada ayat Al-Quran, di surah ada nama Allah. Tahu tak? Okay? Jadi setengah-setengah bila kita dekat universiti, lagi-lagi universiti, okay? Kita nak bentang tu kelemahan universiti. Anak kalau jadi profesor, anak komen satu universiti Malaysia.
Sebab dia kaedah sistem tidak menjadikan pelajar kita betul-betul jadi ilmuwan. Tahu tak macam mana sistem dia ngaji? Kebanyakan. Okey, kita ngaji usul fiqh. Okey, semester ni. Kita menggunakan muqarrar kita ni. Okey. Minggu depan grup ni bentang Dia orang baca sendiri. Faham sendiri ke bentang pensyarah dengar silap sikit. Macam tu je. Bukan dia sebab budak tak ada asas. Mana belum sampai peringkat marhalah dia orang untuk mengkaji. Okey. Sebab tu kualiti dia orang macam kawan-kawan anak tu kesian dia orang. Yang lelaki lagi lah. Bila duduk luar RM1,000 tu kena ada perbelanjaan. Sebab nak kena print out semua benda lah. Okey, setiap kali pembentangan, okey, apa yang dibentang tu kena bagi setiap orang kertas tu. Esok pula orang lain, kertas tu duduk mana akhirnya? Tak hilang ke mana, tong sampah. Di situ ada kalimah Allah, ayat Al-Quran. Okey. Sebab tu kalau anak dulu jadi satu kerja, jadi penat bagi anak nak buang, kena helai satu-satu tengok kalimah Allah, Al-Quran, kena bakar. Contohlah, ini bawah ni ada kalimah Allah. Jadi anak tu pasal bakar, hancurkan. Baru buang. Nak hilangkan macam tu. Okey. Jadi bacaan antum yang menggunakan nota-nota kebiasaannya akhir ni ke mana? Kalau terjaga tak ada masalah. Tapi bagi anak biasanya tak terjaga. Okey. Sebab tu anak lebih suka dhabit terus di kitab, pada kitab. Jadi segala apa yang kita tanda dalam kitab tu senang je nak cari. Buka kitab, bab ni ada dah tepi-tepi tu. Kalau bagi anak lah. Okey. Sebab anak mementingkan benda-benda macam ni. Dari segi barakah kita, adab kita dengan nama Allah, Al-Quran. Okey. Tapi antum tak masalah lah. Okey, sebab tu bila anak perhati mana? Nampak tak? Okey. Tu di antara kelemahan dia. Okey. Mana isi makrifah yang 7 syahid dia? Baca sama 1 2 3. Innal ma'arifu sab'atun fiha sabil ana salihun zamal fata ibn ya rajul. Okey. Dan minta maaf anda tak ada lagu lagi. Okey, bahar kamil. Tak jumpa lagu lagi. Okey. Innal ma'arifa sab'atun fiha sahul ana salihun zamal fatabni ya rajul. Jangan tu je lah. Okey, tak jumpa lagu dia. Okey. Zamal fata. Wa amal alifu fatakunu alamatan linaswi fil asma'il khamsah. Okey. Pada segala isim yang 5. Yang bila nak terjemah dengan yang isyarat kepada sifat ataupun isim wasaf. Pernah dengar isim wasaf? Okey, ta'rif isim wasaf. Yang antara perbahasan yang sangat penting tapi jarang disebut. Nanti antum kalau dah habis mata jurumiah ni, kita masuk kepada kitab yang standard, akan habiskan duit antum. Sebab apa? Sebagaimana untuk guru anak sendiri, Baba Ghazali ajar satu kaedah. Macam mana cepat nak pandai baca kitab, power. Okey. Tapi dia kata kena sakit sikit lah, banyak duit sikit. Kita kena beli banyak kitab. Okey. Nanti insyaAllah anak akan jantung cara macam mana. Biasanya orang nak pergi kepada Syarah Ibn Aqil tu agak lambat daripada Jurumiyah, Mukhtasar Jiddan, Syarah Azhari, Takmimah, Turun Nada, Ibn Zahab, naik barulah pada Syarah Ibn Aqil. Tapi di sana ada satu cara cepat, fast track. Tapi modal kena banyak sikit. Okey. Macam kitab ni, macam ta'rif ni, ambil dalam kitab apa? Kitab Syarah Ashmuni, syarah bagi Alfiyah Ibn Malik. Syarah yang paling susah sekali. Alfiyah Ibn Malik ni syarah dia banyak. Yang paling senang Syarah Ibn Aqil. Yang paling senang dan yang paling banyak diajar di muka bumi. Yang paling tinggi Syarah Ashmuni. Syarah Ashmuni, mata Alfiyah Ibn Malik, syarah dia Syarah Ibn Aqil. Hasyiah dia Hasyiah Al-Khudari, ataupun di sana ada Hasyiah As-Suja'i. Dan Alfiyah Ibn Malik syarah dia Ashmuni. Hasyiah dia Hasyiah Sabban. Okey, Hasyiah Sabban yang bakal akan diajar oleh Syekh Fauzi Konate, seorang ulama Nigeria di Masjid Al-Azhar nanti. Okey, di antara majlis pengajian yang paling ramai pelajar. Okey. Bukan orang Arab. Mana dia bukan asal Mesir. Orang Nigeria lah. Syekh Fauzi Konate. Tengok majlis dia macam ni, ramai pelajar. Jadi dia akan baca Syarah Ashmuni. Okey, inilah. Boleh nak mengaji. Okey, tapi ikut kesesuaian. Kalau antum mengaji peringkat yang tinggi, tak pandai benda dibahas benda tu. Sebab biasalah bila peringkat tinggi, benda-benda mudah ni dia takkan huraikan. Okey, masuk pada marhalah dia lah. Okey, jadi yang kita ni tadi, okey,
Bukan tak galakkan, takut bazir masa. Lebih baik kita tumpu pada yang asas ni marhalah tu. Bila dah boleh macam agak-agak dan nampak jelas perbahasan nahwu tu, baru dapat semua. Okey. Jadi isim wasaf, isim di antara pembahagian dia tu terbagi pada dua, isim wasaf dan isim jamid. Okey, isim jamid, okey, beku. Okey. Maknanya tengok takrif dia, ma dalla ala zatin, barang iaitu isim. Dalla ala zatin, yang menunjuk ia ma ala zatin, di atas zat. Okey. Hatif, qalamun, kitabun, apa tak, benda-benda macam tu. Okey. Au wasfin, ataupun wasaf sahaja. Wasfin di sini kena kepada hadatsin, juga kena kepada ma'nan, iaitu masdar. Itu masdar. Darbun, fathun, okey, Islam, kena kepada masdar. Masdar itu nama dia wasfin. Okey. Okey, adapun isim wasaf, isim wasaf iaitu ma dalla ala hadatsin, barang yang menunjuk di atas satu kelakuan, satu makna. Okey, hadath. Okey, wa sahibihi, dan tuannya, tuan bagi hadath. Contoh perkataan ni, satu isim fa'il. Isim fa'il, contoh daribun, isim fa'il. Di dalam daribun ada mengandungi dua makna. Yang pertama, di situ ada darbun, pukul, dan ada orang yang memukul. Jadi daribun, yang memukul, itu orang yang memukul. Okay. Sesuatu yang memukul. Jadi kita faham dua, faham pukul dan orang yang memukul. Madrubun, isim maf'ul, yang kena pukul, yang dipukul. Di situ kita faham darbun dan orang yang kena, madrub. Okey. Sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah, misalnya syarif, yang mulia, yang mulia. Kita faham di situ syaraf, mulia tu, dan sesuatu yang bersifat dengan mulia. Okey. Sebab tu ana cakap waktu di Ildas hari tu, ana jamin kalau ana pergi universiti, ana tanya satu soalan yang agak mudah sangat-sangat di sisi mereka, tapi jawapan insya-Allah 100% salah. Okey. Mana Ildas? Bagi mereka jawab dulu. Okey. Putih dalam bahasa Arab apa? Putih. Putih. Apa dia? Hitam, putih. Jangan cakap. Adalah dengar. Hitam, kalau antum terjemah aswad, okay, aswad itu bukan hitam, itu sesuatu yang bersifat dengan hitam. Hitam tu sawad. Hitam saja. Hitam, sawad. Putih, bayad. Abyad, sesuatu yang bersifat dengan putih. Bahasa Arab al-muttasifu bil bayad. Ad-daribu al-muttasifu bil darbi. Mana? Okey. Sebab tu kena halus. Bayad isim jamid, putih. Adapun abyad, sesuatu yang bersifat dengan putih. Okey, maka dia isim wasaf. Isim wasaf. Okey. Jadi syarif, okey. Beza di antara sifat musyabbahah, secara ringkas, sifat musyabbahah tidak terbina melainkan daripada fi'il lazim. Syarufa. Okey. Maksud dia syaraf. Fahuwa syarifun. Dia tak kata fahuwa syarifun, karuma. Okey. Dia tak kata fahuwa karimun. Dia kata fahuwa karimun, yang bersifat dengan karam. Okey. Kemudian sirah mubalaghah. Okey. Jadi bila kita kata syarif, sesuatu yang bersifat dengan syaraf, kita faham di situ syarif, kita faham syaraf, dan kita faham sesuatu yang bersifat dengan syaraf. Okey. Yang keempat, sirah mubalaghah. Sirah apa dia sirah semalam? Apa makna sirah? Sirah majmu'ul maddati wal hay'ah, himpunan di antara maddah, iaitu huruf-huruf, wal hay'ah, dan baris-baris dia. Okey. Sirah mubalaghah. Mubalaghah ni melampau. Kita kata hyperbola. Okey, melampau makna dia.
Okey, sirah mubalaghah ada berapa wazan? Ingat tak? Ada 5 wazan. Siapa ingat? Bagi satu. Ha? Fa'il. Lagi? Mif'al. Lagi? Fa'al. Lagi? Ha? Fi'il. Ada seorang ulama lahir di kalangan kita menambah wazan yang ke-6. Allah. Okey, tak apa. Nanti kita ambil syahid dalam mata Alfiah Ibn Malik. Okey. Contohnya alimun, yang alim. Kalau pindah alam, yang sangat alim. Alimun, yang sangat alim. Jadi alim, alam itu sirah mubalaghah. Ghafiriz dzanbi wa qabilit taubi syadidil iqab. Ghafir, yang mengampunkan. Ghafur, yang sangat mengampunkan. Ghaffar, yang sangat mengampunkan. Berlakulah di situ kaedah ziyadatul bina'i tadullu ala ziyadatil ma'na. Okey. Faham tu mubalaghah. Okey. Mana yang sangat. Al-faqir. Al-faqir, apa makna al-faqir? Biasa kan tulis dalam kitab kan. Al-faqir ila Allah. Nama apa sekian-sekian. Okey. Al-faqir, apa makna al-faqir? Al-faqir dia boleh dua, sirah mubalaghah ataupun sifat musyabbahah. Kalau sirah mubalaghah mana yang sangat berhajat ila Allah, kepada Allah. Tu kalau kita bawa al-faqir tu sirah mubalaghah. Kalau kita bawa al-faqir sifat musyabbahah, mana apa? Yang sentiasa berhajat. Yang sentiasa berhajat. Okey. Kemudian isim tafdil. Okey, isim tafdil. Contoh, Zaidun a'lamu min Amrin. Zaid lebih berilmu daripada Amar. Okey. Jadi a'lamu di situ kita boleh faham ilmun dan orang. Sesuatu yang bersifat dengan ilmu, yang lebih. Okey, bila ada fadil ada mafdul. Okey. Jadi syarat nak jadi sifat, syarat nak jadi na'at mesti kena isim wasaf. Syarat nak jadi sifat atau na'at mesti kena isim wasaf. Okey. Ja'a Zaidun al-alimu. Al-alimu sah jadi sifat, apa al-alimu isim fa'il. Okey. Kemudian hal, misalnya hal. Hal disyaratkan dia tu isim wasaf. Okey. Contoh, apabila sesuatu yang disyaratkan isim wasaf tetapi datang kalimah bukan isim wasaf di tempat dia, wajib takwil kepada isim wasaf. Contoh kaedah dia, Ja'a Zaidun wahdahu. Telah datang oleh Zaid, hal keadaannya itu yang berseorangan. Wahdahu bukan isim wasaf, sedangkan hal kena isim wasaf. So wahdahu kena takwil kepada isim wasaf yang sama makna dengan wahdahu. Aywa, ay munfaridan. Mumtaz. Ja'a Zaidun munfaridan. Okay. Okay, jelas? Jadi di sini al-khamsah jadi sifat bagi al-asma. Cuba terjemah. Segala isim yang 5. Sedangkan khamsah isim jamid. Okey, dia bukan isim wasaf yang 5. So, kita kena takwil, okey, sebagai isim wasaf di sini. Takwil dia fil asma'i al-ma'dudati. Al-ma'dudati ila al-khamsati. Al-ma'dudati ila al-khamsati. Fil asma'i al-ma'dudati, yang dibilang akan dia ila al-khamsah, kepada 5. Okey. Tu kaedah dia. Okey, jadi isim wasaf antum kena mahirkan. Okey, isim wasaf ta'rif dia ma dalla ala hadathin wa sahibi. Okey, cuba baca sama-sama. Ma dalla ala. Lagi sekali. Lagi sekali. Ta'rif ini isim jami' pula. 1 2 3. Sekali lagi. Lagi sekali. Okey,
Maka penting untuk antum tahu juga di antaranya isim fa'il semua maklum, okey. Semua maklum, isim maf'ul semua maklum, okey. Mana nak ambil sirah mubalaghah. Ada 5 dia punya wazan dia. Kenal kan? Kenal. Okey. Khalas? Wazan apa? Sirah mubalaghah. Kita baca alfiyah. Dalam bab i'mal ismil fa'il. Cuba cek suara, nak baca. Fa'aluna mif'aluna fa'ulu fi kathratin an fa'ilin badilu fayastahiqu ma lahu min amali wa fi fa'ilin qalla dha wa fa'ili. Kadang-kadang kita tulis itu kita tak perasan tersilap. Okey. Okey. Lima. Sudah? Belum, okey, cepat. Okey, kalau kami belajar Selangor sebab dia besar kan musola tu. Jadi bila ditulis kat depan, di belakang tak nampak. So akan ada yang juru khidmat, depan itu dengan gambar secara dalam grup. Okey. Tapi masalahnya dalam grup, dia buka insert pula jadi main pula Setengah-setengah tu jadi sembang pula. Tapi itu tak nampak kan? Okay. Okey, sudah makna dia fa'alun. Asalnya fa'alun atau mif'alun. Tapi kalau baca itu wazan tak kena. Makhraj tak kena. Fa'alun bermula wazan fa'al atau mif'alun ataupun mif'al atau fa'ulun ataupun wazan fa'ul badilun an fa'ilin, ganti daripada fa'il fi kathratin, pada menunjuk di atas banyak. Tak tu cara dia. Sebab tu mata alfiah ni kalau antum baca fa'al, mif'al, fa'ul ialah pada banyak daripada fa'il ganti. Macam mana? Tahu tak? Okay, sebab tu setengah orang kata, guna kata bukan mata alfiah tapi mata albayah. Betul. Jadi itu tertib dia tu supaya nak mudah faham. Mana fa'alun ataupun mif'alun ataupun fa'ulun ialah badilun an fa'ilin, ganti daripada fa'il fi kasratin, pada menunjuk di atas makna banyak. Okey. Fa yastahiqu, maka berhak ia tiga-tiga ni fa'alun, mif'alun, fa'ulun tu berhak akan barang yang lahu, yang ada baginya, bagi fa'il daripada apa? Min amalin, bayan. Okey, daripada amalan. Mana amalan bagi fa'il yang tiga-tiga ni pun dapat juga. Okey, ma tu nama dia ni. Ambil sikit satu faedah. Min tu nama dia min lil bayan. Min tu min lil bayan. Selepas daripada min iaitu amalin, nama dia al-mubayyin. Al-mubayyin. Ma tu, ma lahu, ma tu kena kepada al-mubayyan. Al-mubayyan yang dijelaskan, al-mubayyin yang menjelaskan. Sah boleh kita nak letak mubayyin di tempat al-mubayyan. Nak kata macam ni boleh. Fa yastahiqu amalan lahu. Nampak? Boleh nampak? Okey, tu faedah min lil bayan. Okey. Maka berhak ia fa'alun atau mif'alun atau fa'ulun tu barang yang sabit baginya bagi fa'il daripada apa? Min amalin, daripada amalan. Okey. Wa qallada, dan sedikit ini, ini ni kita ganti semua ni sedikit fi fa'ilin, pada fa'il, pada wazan fa'il, dan wa fa'ilin, dan wazan fa'il. Okey. Jadi yang banyaknya berlaku pada tiga wazan, fa'alun, mif'alun, fa'ulun. Okey. Ada 2 bait sahaja. Bukan 4 bait dah, itu setengah bait. Okey, sebab kita tak muat. Okey. Bacalah, baca slow-slow. Sebab ni belit. Okey. Kadang-kadang pun ada belit. Okey. Baca lagu Sayyidina Nabi sebab sesuai, enggak slow. Fa'aluna mif'aluna fa'ulu fi
كثرة عن فاعل بديل فيستحق ما له من عمل وفي فاعل قل ذا وفاعل فعالون ومفعالون وفاعول في كثرة عن فاعل بديل فيستحق ما له من عمل وفي فاعل قل ذا وفاعل sekali فعالون ومفعالون وفاعول في كثرة عن فاعل بديل فيستحق ما له من عمل وفي فاعل قل ذا وفاعل. Alhamdulillah. Jadi antum balik ni kenapa lah? Okey. Okey. Fil asma'il khamsah nahu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma ashbaha dhalika ashbaha yushbihu ishbah. Okey, menyerupai. Kemudian allati raf'uha bi thabatin nun wal khafdi thalathu alamatin wa man kasatu fatakunu alamatan khafdi. Okey, ini kaedah dia banyak kalimah yang sama. Okey, kita nak petik beberapa faedah itu agak berulang-ulang. Okey. Cuba kita penuhkan masa dalam 35 minit, betul kan? Kita main kaedah. Sebab kita hari tu kita waktu yang permulaan mukadimah tu kita sempat sikit je. Kan? Okey, cuba kembali kepada mula-mula tu. Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidul wad'i. Tunggu mati nanti dia tahu. Okey. Wa harfun jaa li ma'nan. Wa harfun isimna nakirah. Jaa li ma'nan. Jumlah jaa li ma'nan. Sebentar terjemah dan huruf yang berarti bila yang sifat. Yang datang ia haraf li ma'nan ay lidilalati ala ma'nan, yang menunjuk di atas makna. Jumlah jaa li ma'nan ada bagi dia mahal pada i'rab. Di i'rab jadi apa? Jaa li ma'nan. Jumlah ni i'rab jadi apa? I'rab jadi sifat. Sebab kaedah dia jumlah ataupun syibih jumlah yang datang selepas isim nakirah i'rab jadi sifat. Dan selepas isim ma'rifah jadi hal. Kaedah dia qaidatun innal jumala wa shabihaha ba'dan nakirati sifatun wa ba'dal ma'arifi ahwalun. Okay. Innal jumala wa shabihaha ba'dan nakirati sifatun wa ba'dal ma'arifi ahwalun. Okay. Jadi maknanya ini kaidah untuk kalau syabih datang lepas nakir apa, kalau syabih datang lepas nakir.
Fikir WM sure. Ni yang begitu lah. Dapat ni. Kau pergi program itu dapat ni. Okey. Okey, misalnya ja'a rajulun, telah datang oleh seorang lelaki, nakirah, yatabassam. Apa ni yatabassam? Yatabassam fi'il mudhari', tabassama yatabassam. Dalam tu ada fa'il. Yatabassam tu jumlah. Sebab dia terdiri daripada fa'il dan fa'il. Fa'il tu mana? Dhamir mustatir, takdir huwa, kembali kepada rajul. Jadi jumlah yatabassamu datang selepas isim nakirah rajulun, bermakna dia tu jadi sifat. Sebab tu terjemah dengan telah datang oleh seorang lelaki yang senyum ia. Ada. Okey. Kalau i'rab dia wal jumlatu fi mahalli raf'in sifatun li rajulun. Okay. Kalau yang bawah kita ma'rifahkan ar-rajul. Ja'a ar-rajulu, telah datang oleh seorang lelaki itu. Okey. Ya tabassamu, hala keadaan dia tu ketika datang senyum. Ada. Jadi jumlah tabassam datang selepas isim ma'rifah. I'rab jadi hal. Okey. Boleh? Okey, baca sama innal jumala wa syadiha Jadi jumlah ja'a li ma'na tu jumlah yang datang selepas harfun. Harfun isim nakirah. Okey. Kemudian falismu fa tu nama dia fa'ul fasihah. Okey. Fa'ul fasihah. Fa'ul fasihah takdirnya macam mana? Idza aradta idza aradta ma'rifata atau idza aradta bayana dhalika fa'qulu laka al-ismu yu'rafu. Okey. Alif lam. Okey. Okey. Alif lam pada al-ismi tu, alif lam ma'rifah. Okey. Perhatikan al-ismu di sini. Okey. Pernah tak disebut sebelum ni? Alif lam ni kalimah ismun sebelum falismu telah disebut atau tidak sebelum ni? Sudah. Mana tu? Falatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Okey. Maka ada kaedah di sana. Okey. Bila disebut kali kedua, alif lam yang tu nama dia alif lam lil ahdi dzikri. Alif lam lil ahdi al-dzikri. Okey. Dan berlakulah satu berbahasa ulama, okey, keluarlah kaedah, okey, keluarlah kaedah. Dah jam belum? Summa minal qawaidil musyaharah. Sudah. Ini. Belum kan? Okey. Pertama kali apa? Wa'aitur rajula, lihat oleh aku akan seorang lelaki, fa akramtur rajula, maka memulia oleh aku memuliakan ar-rajula, lelaki itu. Okay. Perkataan yang berulang sini apa? Perkataan rajul. Keadaan yang pertama, rajul yang pertama ma'rifah, diulang dalam keadaan ma'rifah. Yang kedua, rajul nakirah, diulang dalam keadaan ma'rifah. Yang ketiga, rajul ma'rifah, kali kedua nakirah. Yang keempat, nakirah. Okay. Antum cari misal ni dulu. Okey, nak tanya antum. Okey. Aku melihat, misalnya pertama, aku melihat seorang lelaki, fa akramtur rajula, maka memuliai oleh aku akan lelaki.
Adakah lelaki yang dia muliakan tu ialah lelaki yang sama yang dengan lelaki yang dilihat? Itu perbahasan dia. Bawah tu sama juga. Adakah lelaki yang kedua ni adalah lelaki yang pertama yang dimaksudkan? Okey. Nampak tak? Okey. Sekarang kaedah nak menentukan yang kedua ni ialah lelaki yang pertama yang dia nampak tu ke ataupun orang lain. Lihat kepada yang kedua. Yang pertama tak kisah, makrifah ke nakirah tak kisah. Yang penting yang kali kedua tu makrifah ataupun nakirah. Jikalau yang kedua tu makrifah, bermakna yang kedua tu ialah orang yang sama dengan yang pertama. Contoh, ra'aitur rajula, lihat oleh aku akan seorang lelaki, fa akramtur rajula, maka memulia oleh aku akan lelaki itu, lelaki yang aku lihat. Orang yang sama. Sama juga dengan ra'aitu rajulan, lihat oleh aku akan seorang lelaki, fa akramtur rajula, maka memulia aku akan lelaki itu, lelaki yang dia lihat. Okey. Tengok pada makrifah yang kedua. Jikalau yang makrifah, jikalau yang kedua tu isim nakirah, seperti misal yang ketiga dan yang keempat, bermakna ra'aitur rajula, lihat oleh aku akan seorang lelaki, fa akramtu rajulan, maka memulia oleh aku akan seorang lelaki yang lain. Lelaki yang dimuliakan bukan lelaki yang dilihat. Okey. Jadi berbeza. Okey, jadi rajul yang kedua tu bukan rajul yang pertama. Okey, itu kaedah dia, lihat pada yang kedua. Okey. Lepas tu agak-agak susah tak nak faham? Nak ingat benda-benda macam ni. Ha? Nakirah, makrifah, nakirah. Okey. Kita nyanyi lagi. Ada kaedah lagi ini Imam As-Suyuti buat di dalam kita Al-Itqan fi Ulumil Quran. Okey. Dan Bahar Rajaz. Boleh lah nyanyi Bahar Rajaz, nyanyi lagi. Okey. Bagus lah musola sini. Okey. Di antara kelebihan musola wilayah, boleh nak bagi tahu dekat pelajar-pelajar lain. Okey. Dia boleh pelajar-pelajar dia fokus ketika mengaji. Sebab apa? Mindset tak boleh. Lain tak ada. Kalau yang slow, no service terus. Okey. Maharajat thumma minal qawaidil mushtahara mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun. Sudah? Okey. Biasanya dalam pembacaan kitab, okey, muqaddimah wajib datang sebab dia dipadatkan dengan kaedah. Kalau muqaddimah tu dah kan pening sikit lah, banyak kaedah, sebab kita nak express tengah-tengah tu sampai khatimah. Okey. Macam itu kita tak sempat. Cumanya bila terlalu main kaedah, di sana ada pelajar yang mungkin tak pernah kenal pengajian turas, talaqi macam ni, so dia pening. Hilang arah. Enggak. Ada yang boleh dapat 90%, ada yang boleh 10% saja. Jangan nyanyi dulu, faham dulu. Okay. Summa, kemudian minal qawaidil mushtahara, setengah daripada kaedah-kaedah yang masyhur ialah idza atat, apabila datang nakiratun oleh isim nakirah mukarrarah, ai mukarraratan, hala keadaan dia tu yang diulangkan. Okey, maknanya dia tu telah diulang. Maknanya yang kedua tu isim nakirah. Okey, maka jawab idza dia taghayyara, berubahlah kedua-duanya. Nakirah yang pertama dengan nakirah yang kedua berubah. Mana benda yang lain, benda yang berbeza. Wa in yu'arraf tsani, dan jika dimakrifahkan akan yang kedua. Okey. Tawafaqa, maka muwafaqat, bersamaanlah kedua-duanya, yang pertama dan yang kedua. Kada, demikian juga kama in yu'arraf tsani itu al-mu'arrafani, dua isim ma'rifah, dimakrifahkan kedua-duanya, iaitu tawafaqa juga. Mana ni menyimpulkan kaedah tadi, jikalau isim diulang kali kedua, kita lihat kepada yang kedua. Jikalau ma'rifah, dia tu benda yang sama dengan yang pertama. Jikalau nakirah, benda yang berbeza dengan yang pertama. Okey. Sekarang, okey, tak apa, ini tak perlukan internet. Antum buka surah Asy-Syarh ataupun surah Al-Insyirah ke. Kita mengaji nahwu ni bukan nak tahu ra'aitu rajulan itu.
Okey, itu sebagai asas sahaja. Ya. Ya, surah Asy-Syarh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Perhatikan pada ayat nombor 5 dan ke-6. Di situ ada dua kalimah yang diulang-ulang. Fa inna ma'al 'usri yusra, inna ma'al 'usri yusra. Okay. Maka sesungguhnya ada beserta usri, kesusahan, ada yusra, kesenangan. Diulang lagi sekali, inna ma'al 'usri yusra. Sesungguhnya ada beserta kepayahan itu kesenangan. Perhatikan di sini al-usri. Al-us diulang dua kali, kesusahan. Yang kali kedua nakirah ke ma'rifah? Ma'rifah. Bermakna kesusahan yang kedua itu ialah kesusahan yang pertama, sama sahaja. Okey? Berbeza dengan yusran, kesenangan. Okey? Yusran yang kedua berbeza dengan yusran yang pertama. Di sinilah rahmat Allah. Di setiap satu kesusahan Allah menciptakan berbilang-bilang kesenangan. Nampak? Okay, ini penggunaan dia dalam ni urusan tafsir sini. Itu kehalusan. Sebab apa? Yusra nakirah. Sebab apa? Al-usri diulang dalam keadaan ma'rifah. Itu rahmat Allah menjadikan mana kesusahan, satu kesusahan yang sama. Okey, kesusahan yang kedua tu ialah kesusahan yang pertama tadi. Itu satu saja, sama saja. Di dalam tu ada beberapa kesenangan. Itu rahmat Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Okey. Kemudian, okey. Cuma kaedah ni kaedah aghlabiyah. Kaedah aghlabiyah. Apa makna aghlabiyah? Kebanyakan, iaitu 90%. Bermakna kaedah aghlabiyah ni ada mustasnayat dia. Ada yang dikecualikan. Okey, maka dia tidak berlaku kaedah ni. Seperti apa? Tentang ayat suluh ni. Wasulhu khair wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima in yurida ay yusliha bainahuma sulha wasulhu khair. As-sulh yang kedua tu ma'rifah. Bermakna tu bening sama lah, bukan. As-sulh yang kedua tu berbeza dengan sulh yang pertama. Tu menyalahi kaedah lah. Tu setengah daripada mustasnayat dia. Kemudian pada ayat ayat 84 surah Az-Zukhruf. Wa huwal ladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Dan dialah yang fis samai ilahun, di langit Tuhan, iaitu dialah Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Ilahun diulang dua kali, ilahun yang kedua nakirah. Okey. Bermakna Tuhan yang kedua tu lah daripada Tuhan yang pertama. Bermakna ada dua Tuhan lah. Bukan, di sini tidak termasuk kaedah ni. Okey, ni apa dia mustasnayat yang dikecualikan daripada kaedah ni. Okey? Nanti orang datang ke i'tiraf. Okey, pandai-pandai dicipta kaedah tu. Ni ayat ni macam ni. Takkan Allah Tuhan di langit ialah Tuhan yang berbeza dengan Tuhan di bumi. So nak macam mana? Lain bro. Ni kaedah aghlabiyah. Fihi mustasnayat. Ada padanya mustasnayat. Okay, yang dikecualikan. Adapun kaedah yang tak ada mustasnayat langsung, nama dia kaedah muttaridah. Kaedah muttaridah. Okey. Kaedah muttaridah. Mim, ta, ra, dal, ta marbuta. Muttaridah. Muttaridah. Okey. Dia nampak kat sini? Nampak, masya-Allah, hebat nampak. Okey. Ada ilmu tu. Okey, bacalah sama baharajah Contoh, baca untuk tanda lagu. Okey, baca ni. Summa minal, baca ikut Summa minal qawaidil mushtahara idza atat nakiratun mukarrara taghayyara wa in yu'ar
rafsani tawafaqa kadzal mu'arrafani thumma minal qawa'idil mushtahara idza atat nakiratun mukarrara taghayyara wa in yu'arraf thani tawafaqa kadzal mu'arrafani. Okay. Baca lagu Sedinan Nabi. Bahar Rajaz, ingat Bahar Rajaz Sedinan Nabi. Okay. Thumma minal qawa'idil mushtahara idza atat nakiratun mukarrara taghayyara wa in yu'arraf thani tawafaqa kadzal mu'arrafani. Lagi sekali. Thumma minal qawa'idil mushtahara idza atat nakiratun mukarrara taghayyara wa in yu'arraf thani tawafaqa kadzal mu'arrafani. Nak slow lagu slow dia, lagu slow. Thumma minal qawa'idil mushtahara idza atat nakiratun mukarrara taghayyara wa in yu'arraf thani tawafaqa kadzal mu'arrafani. Betul naik. Thumma minal qawa'idil mushtahara idza atat nakiratun mukarrara taghayyara wa in yu'arraf thani tawafaqa kadzal mu'arrafani tawafaqa kadzal mu'arrafani. Itu hiburan di pondok okey. Boleh dengar? Okey. Banyak lagu dia untuk Bahar Rajaz. Antum takkan jumpa kat YouTube. Okey. Tapi ada sebagai rumit dia suka lagu cepat. Okey. Macam Ahli Bait Ana dia suka lagu yang Thumma minal qawa'idil mushtahara idza atat nakiratun mukarrara taghayyara wa in yu'arraf thani tawafaqa kadzal mu'arrafani. Thumma minal qawa'idil mushtahara idza atat nakiratun mukarrara taghayyara wa in yu'arraf thani tawafaqa kadzal mu'arrafani. Macam tu. Ada setengah suka macam tu. Betullah. Sekali. Okey. Faham kaedah tu? Kemudian jadi farismu iaitu bermula isim itu isim yang disebut tadi. Nama dia alif lam lil ahdi az-zikri. Lil ahdi az-zikri. Wahia dan ia kembali kepada huruf. Okey, sebab huruf jamak ghairu aqil, hukum dia mufrad muannas. Okey. Wahia min. Ini tadi ada silap. Okey, ada satu lagi. Wa tanwini wa dukhulil alif wal lam. Okay. Sebelum tu tanwin tu banyak. Okey, kalau antum ngaji syarah aqil, dia ada 4 sahaja. Tanwin tamkin, tanwin iwad, tanwin muqabalah, tanwin tankir. Tapi kalau masuk dalam Hasyiah Khudari ada 10. Malah nak menyanyilah. Okey, ini 10. Okey. Itu nantilah. Okey, wa dukhulil alif wal lam dan masuk alif dan lam. Ada kritikan sepatutnya kena kata wa dukhuli al. Wa dukhuli al. Sebab kaedah dia bila dua huruf 3 naik ke atas, dia tak sebut nama dia dah. Dia sebut musamma. Okey, musamma. Di sini musamma dia al. Okey, nama dia alif wal lam. Sepatutnya musannif kena kata wa dukhuli al.
dan masuk al. Okey. Sebab tu kita tengok parti wahiya min wa ila. Okey, huruf khafat wahiya min. Dia tak kata wahiyal mimu wan nun. Wa ila. Dia tak sebut wal hamzatu wal lamu wal alif maksura. Wa an wal ainu wan nun. Dia tak sebut. Dia sebut musamma terus. Diri dia terus. Musamma, tuan nama dia terus. Okey. Tahu tak isim musamma tahu? Isim tu nama dia, musamma tu tuan dia. Okey. Contoh kita kata mikrofon. Mikrofon tu nama. Okey, nama dia. Mana musamma dia? Jadi kalau kita kata musamma bagi min itu mim dan nun tu. Okey, tapi nama dia apa? Al-mimu wan nun. Okey. Sebab tu bila kata wafi warubba wal ba'u, dia kata wabi. Dia kata wal ba'u. Bila satu huruf disebut dengan nama al-ba, al-alif, al-ba, at-ta, at-tha. Okey. Wal kafu dan kaf. Dia tak kata waka. Okey. Sebab tu kalau orang tanya marartu bi Zaidin. Bi Zaidin berapa kalimah? 2 kalimah. Yang pertama jangan sebut bi, sebut al-ba. Apa tak? Tu kaedah tu berlaku kat situ. Okey. Wal lam. Okey. Kaedah dia ada terbitlah satu kaedah. Okey. Jadi sepatutnya musannif kena kata wa dukhuli al. Tapi dia jawab oleh para ulama, dia kata tak apalah, tasamuh bermudah-mudah sebab mata ajrumiyah ni untuk mubtadi, untuk orang yang baru mengaji. Okey. Jadi di sana ada kaedah tulis thunaiyul wad'i, thunaiyu, fa nun alif hamzah ya, thunaiyu al-wad'i yuntaqu bimusammahu. Thunaiyul wad'i yuntaqu bimusammahu bikhilafil ahadiyyi fayuntaqu bismihi. Thunaiyul wad'i yang bangsa dua pada hantaran, iaitu 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf naik ke atas. Yuntaqu disebut akan dia bimusammahu dengan tuan namanya. Min sebut kata min, tak perlu kata al-mim wan nun. Ala sebut ala sebab dia 3 huruf. Okey. Fa yuntaqu bimusammahu bi khilafil ahadi, menyalahi yang bangsa satu, yang jenis satu, iaitu 1 huruf. Maka fa yuntaqu, maka disebut akan dia bismihi dengan namanya. Al-ba sini, al-ba, al-kaf. Kalau fi dia tak kata wal fa wal ya. Faham tak? Faham? Okey. Ada 5 minit lagi. Okey, cek dia dah apa nak cek. Okey. Kemudian wal fi'lu yu'rafu bi qad. Okey. Wasin wa sawfa. Tak apa, ambil yang lainnya dulu. As-sin haraf, nama dia haraf apa? Sin haraf taswif. Haraf taswif. Okay. Taswif ini istiqbal, lagi akan datang. Sebab tu sin dengan saufa ketentuan untuk fi'il mudhari' sahaja. Okey. As-sin wa saufa. Apa beza sa'adhabu dengan saufa adhabu? Jarakkan dia kan? Mana lagi, mana kejap lagi aku akan pergi. Dengan saufa adhabu, kejap lagi, lambat lagi. Okey. Sebab apa? Saufa lebih taswif daripada sin. Sebab apa? Saufa lebih bersifat taswif daripada sin. Aywa, ziyadatul bina'i tadullu ala ziyadatil makna. Saufa 3 huruf, sin 1 huruf. Berlakulah kaedah ni. Okey. Okey. Kemudian qad. Okey. Qad, kaedah qad bila masuk fi'il madhi, contoh qad qama. Makna kebiasaan dia iaitu litahqiq. Okay. Sungguh. Okay. Qad qama Zaidun, sungguh telah berdiri oleh Zaid.
qad qama Zaidun. Kalau masuk pada fi'il mudhari', biasanya makna dia litaqlil, kadang-kadang atau terkadang. Contoh, qad yaqumu Zaidun, terkadang berdiri oleh Zaid, kadang-kadang dia berdiri. Qad yaqumu, qad masuk pada fi'il mudhari', biasanya makna dia litaqlil, bukan semua, kebiasaan. Sebab dalam firman Allah nanti kalau kita tatbik, qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum, terkadang mengetahui oleh Allah orang yang melarikan diri, contohnya. Oh, kadang-kadang Allah tahu, kadang-kadang Allah tak tahu. Bukan. Disebut dengan Allah qad ya'lamu, walaupun qad masuk pada fi'il mudhari', di situ faedah tahqiq, sungguh Allah mengetahui. Okey, jelas? Dan contoh kalau qamat, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, qad qamatis salatu keti tergetar. Kalau ti geling pada astagfirullahalazim. Qad qamatis salatu, fa'il bagi qamat. Okay. Adakah makna dia sungguh telah didirikan sembahyang? Dah solat ke belum? Sedangkan solat mula dengan takbir. As-salatu apa? As-salatu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Okey. Tak angkat takbir lagi, baru qamat. Qad qamatis salat. Membohong dia. Malah. Kan? Qad masuk pada qama, fi'il madhi, dia ada makna litaqrib. Litaqrib, hampir-hampir. Hampir-hampir. Tak masuk lagi, hampir-hampir nak solat. Okay. Madi. Hampir-hampir. Sebab tu penting untuk kita terjemah bila hadis. Contoh hadis al-istisqa. Istisqa minta hujan ketika berlaku musim kemarau di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Okey, Rasulullah telah wafat, datang seorang sahabat, okey, datang kepada maqam Rasulullah. Okey, dia kata, "Ya Rasulullah." Ya Rasulullah. Kalau ya Rasulullah, jam. Ya Rasulullah apa lah ini? Okey. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, istasqi li ummatik, mintalah oleh engkau akan hujan, li ummatik, bagi umat engkau. Fa innahum, kerana sesungguhnya mereka itu qad halaku. Halaku. Qad halaku. Nak terjemah apa? Qad masuk al-madhi, sungguh. Sungguhnya mereka itu telah binasa, telah mati. Sebab halaka ada makna mati. Adakah macam tu makna dia? Tak, di situ qad litaqrib, kerana mereka itu hampir-hampir binasa. Itu makna dia. Okey? Itu penting dia. Jadi antum boleh nampak tak sikit-sikit kegunaan pentingnya ilmu nahwu saraf kepada nak faham Al-Quran dan hadis. Okey. Kemudian biqad dekat sini qad. Okey, qad haraf apa nama dia? Tahqiq, haraf taqrib. Misalnya banyak haraf, penting dah haraf. Tetapi di sini wal fi'lu yu'rafu biqad. Qad di sini kalimah apa? Isim ke fi'il ke haraf? Biqad. Sim. Qad haraf lah. Sim. Tapi macam mana dia boleh masuk selepas haraf jar? Selepas haraf jar di isim. Qad. Salah kitab ni ni. Tak? Baik dulu. Okey. Om tadi kata jangan gaduh. Jangan terburu-buru. Jangan salah faham. Om tadi kata jangan gaduh, jangan terburu-buru. Okey. Qad di sini ialah isim. Sebab apa isim? Sebab ada kaedah dia. Kaedah dia pendek, okey. Kaedah sebagai terakhir, al-kalimatu mata qusida lafzuha sarat isman. Al-kalimatu mata qusida lafzuha sarat isman. Ini kaedah ada dalam Hasyiah Khudari. Al-kalimatu, bermula kalimah. Masuklah dia jenis dalam ilmu mantik, dia jenislah masuk kat situ al-kalimah isim fi'il haraf. Bermula kalimah mata qusida lafzuha. Tak kala, okey, qusida lafzuha, diniat akan lafaznya, lafaz bagi kalimah sarat, jadilah ia isman. Jadilah kalimah itu isim. Tak kiralah dia fi'il atau haraf. Jadi di sini dia jadi isim sebab apa? Qasad kepada lafaz dia. Takdir dia wal fi'lu yu'rafu bi lafzi qad. Okey? Fa'il itu dikenal akan dia dengan lafaz qad.
Bukan, kalau kita qasad lafaz tu, kalau qasad kepada makna, bermula fi'il itu dikenal akan dia dengan sungguh. Bukan yang itu kita nak. Okey, di sini qasad kepada lafaz, bukan qasad kepada makna. Okey. Tu kaedah. Al-kalimatu sebut sama-sama. 1 2 3. Al-kalimatu mata qusida lafzuha sadiman. Alhamdulillah. Okey. Cukup tepat masa pukul 5 tepat. Okey. Sebab kita boleh lewat sekali sikit tadi kan 5 minit. Okey, 5 minit ni kita top up. Okey, ada soalan tak? Tapi anak terkejut hari tu. Kata pergi Ruak Jawi, pergi salah tu saum sampai 5 jam 6 jam. Insya-Allah. Hebat. Insya-Allah. Ajib. Baguslah. Anak tak boleh, anak paling tinggi 4 jam. Okey, biasanya 4 jam. Sebab kapodok ni paling lama 4 jam ni lah. Lepas tu turunlah. Yang antum lebih hebat. 6 jam, hampir-hampir 6 jam, insya-Allah. Ada soalan? Ya. Kan kita tu. Kifadah ya.